A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi insya-Allah hari ini kita teruskan kelas kita dalam maddah ataupun kursus Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Jadi sebelum ni saya dah terangkan sedikit tentang pengenalan apa itu kaedah fiqhiyah dan seterusnya apa itu sejarah perkembangan kaedah fiqhiyah. Secara ringkasnya, secara orang umumnya kita boleh, secara orang awam ataupun orang kampungnya kita boleh tahu bahawa kaedah-kaedah fiqhiyah ataupun kaedah-kaedah fiqh ini adalah satu kaedah ataupun prinsip ataupun dasar ataupun panduan yang ada untuk kebanyakan hukum-hukum fiqh. Itulah yang secara ringkasnya. Jadi kita perlu faham hari ini prinsip-prinsip ni yang dikatakan kaedah fiqhiyah ni ianya wujud disebabkan ada kepelbagaian permasalahan fiqh. Ia memerlukan kepada penetapan kaedah-kaedah tertentu yang lebih umum. Ini yang saya dah explain lah, maksudnya secara mudahnya lagi saya bagi contoh. Ini kaedah fiqhiyah adalah kaedah yang telah diformulakan oleh ulama yang berinteraksi dengan permasalahan fiqh yang banyak. Yang contoh mudah yang saya boleh analogikan, kita dalam hidup, kita orang biasa ni yang sentiasa berinteraksi dengan hidup, semua orang akan berinteraksi dengan kehidupan. So dalam kehidupan kita masing-masing ada prinsip, ada kaedah yang umum, yang benda tu menjadi satu kaedah yang umum lah, satu prinsip kita umum. Kita berinteraksi dengan hidup, kita dapat kenal pasti apa-apa yang panas jangan kita sentuh. Contoh, jumpa api jangan sentuh, ceret panas jangan sentuh. Kita tahu sebab kita berinteraksi dengan hidup. Apa lagi, seat panas, kalau naik motor tu kita akan, kalau boleh tak nak. Itu apa-apa lagi lah, benda-benda panas kita takkan tak nak sentuh. Itu setelah kita berinteraksi dengan hidup, dengan kehidupan, kita tahu benda panas ni jangan sentuh. So satu kaedah ataupun satu prinsip umum yang kita dapat tahu, benda panas jangan sentuh. Disebabkan apa? Sebab kita dah berinteraksi dengan kehidupan. Macam itulah juga para fuqaha ini, dia telah berinteraksi dengan fiqh yang banyak-banyak ni. So mereka tahu, prinsipnya kalau begini, ini dia punya prinsip. Itulah saya nak bagi analogi tadi. So mereka banyak sangat permasalahan fiqh, solatnya, puasanya, itu, ini dan sebagainya. Mereka dapat mengeluarkan satu kaedah yang umum. Macam tadi lah, panas jangan sentuh. Secara umumnya macam tu lah, cuma detailnya cerita lain lah. Umumnya begitu, apa yang disentuh tu, itu benda lain lah. Tapi prinsipnya panas je jangan sentuh. Okay. Ulama fiqh berselisih pandangan dalam menetapkan bilangan kaedah fiqh yang asas. Jadi ulama ni kena faham, bukan seorang. Ulama ni beribu-ribu, malahan mungkin berjuta-juta bilangan. Jadi macam kita berinteraksi dengan hidup, mungkin saya mengatakan yang penting dalam hidup ni prinsipnya kena contoh, panas jangan pegang, sekian jangan sekian, sekian jangan sekian, contohlah, banyak lagi kan. Saya mungkin ada hasil daripada penelitian hidup saya, itulah prinsip yang saya pegang. Mungkin orang lain berbeza, mungkin dia ada pengalaman yang lebih, dia kata macam ni pun jangan, ataupun dia kata sebenarnya kalau macam ni tak perlu. Itu prinsip hidup dia. So sama jugalah, ulama fiqh ni ramai, banyak, terlalu banyak. So mungkin ada perbezaan. Ada ulama ni kata sebenarnya dalam kaedah fiqh yang asas ni, yang utamanya ada 4 je, ada yang kata 3 je, ada yang kata 5. Maksudnya berbeza pendapat lah, berselisih pendapat. Dan yang kita nak tahu, yang berselisih pendapat tu terlalu banyak lah, kita pun tak nak sibukkan, ataupun kita pun tak cukup masa untuk pergi detail benda-benda tu. Yang penting kita perlu tahu jumhur ni apa? Jumhur ni majoriti ulama berpandangan bahawa kesemua masalah fiqh dikembalikan kepada 5 kaedah asas.
5 kaedah asas, ataupun dipanggil al-qawaid al-khams al-asasiyah. Maksudnya dalam berinteraksi dengan hukum-hukum fiqh ni ada 5 prinsip kaedah utama yang perlu menjadi asas. Apa itu 5 kaedah asas itu? Kaedah asas dalam berinteraksi dengan permasalahan fiqh ini, pertama al-umur bimaqasidiha, segala urusan berdasarkan niat. Al-yaqin la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu keraguan. Al-masyaqqah tajlibut taysir, kesukaran diiringi kemudahan. Ad-darar yuzal, kemudaratan mesti dihapuskan. Al-adah muhakkamah, adat dijadikan hakim. Jadi inilah 5 kaedah asas yang menjadi pegangan dalam berinteraksi dengan hukum fiqh. InsyaAllah kita akan pergi 5 asas semua ni, dan di dalam setiap kaedah asas ini ada pula dipanggil kaedah tabaiyah ataupun kaedah sampingan, kaedah kecil, kaedah pecahan. Ikutlah nak translate apa pun, pecahan maksudnya di bawah kaedah ni adalah detail dia lagi. Contoh macam tadi, yang panas tu jangan sentuh, tu kaedah asasnya macam tu. Cuma adalah kaedah pecahan, maksudnya detail lagi. Maksudnya contoh, air kalau panas tiup dulu, minyak kalau panas memang tak boleh lah, tak boleh nak apa lah, mati ke api ke, contoh. Maksudnya ada detail dia lagi. Daripada asas ni ada dia punya anak-anak dia. Asas ni ibu dia, dari setiap ibu ni ada pula anak-anak dia. Okey, saya harap jelas. Untuk hari ini kita akan pergi yang pertama sahaja, al-umur bimaqasidiha. So kaedah asas pertama, al-umur bimaqasidiha, setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Itu kaedah dalam permasalahan fiqh. Apa-apa pun kaedahnya, asasnya, prinsipnya perlu lihat kepada niat. Huraian kaedah kita tengok. Setiap perkara dinilai berdasarkan motif dan matlamat akhir seseorang. Kau solat, kau puasa, kau pergi haji, kau buat apa pun ibadah, kau buat apa pun benda yang dalam fiqh, apa yang perlu dilihat adalah niat. Itulah, apa pun semua permasalahan fiqh ni balik kepada niat. Siksa dan pahala bergantung pada niat. Sama lah, maksudnya kau solat, sama ada kau solat dapat pahala ke tak, tengok niat lah. Ataupun boleh jadi dapat siksa pun kalau riak macam tu. Seseorang yang berniat melakukan kewajikan walaupun belum sempat menunaikannya akan diberikan pahala. Ini yang ada dalam hadis lah. Ini indahnya ataupun pemurahnya Allah. Kita dah niat untuk membuat baik pun dah dapat pahala. Seterusnya, seseorang dikira berdosa apabila melakukan perbuatan hati yang tidak baik. Maksudnya kita benci ke orang, kita dengki ke orang, kita mengata ataupun kita buat apa-apalah yang dalam hati, itu pun akan diambil kira. Rumusan kaedah. Rumusan kaedah ni didatangkan, penulis mendatangkan. Ini semua ada dalam buku. Kalau yang ni ada dekat muka surat, kalau yang rumusan ni ada dekat muka surat 39. Penulis membawa cerita yang ada pada zaman Nabi dulu, hadis Nabi, yang mana cerita ini menunjukkan betapa dalam penentuan sesuatu perkara itu melihat kepada niat. Ini sesungguhnya ada seorang sahabat bernama Rukanah telah menceraikan isterinya. Tapi lepas itu dia kata, sesungguhnya beliau telah menceraikan isterinya dengan lafaz al-battah, ataupun al-battata. Dia kalau mati al-battah. Dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan masalah tersebut dengan katanya, aku maksudkan satu talak saja. Sebab kalau guna lafaz battah ni sepatutnya jatuh 3 lah.
Tapi dia kata dia tak maksudkan pun. Yang dia maksudkan dalam hati adalah talak satu je. So Rasulullah tanya, demi Allah engkau maksudkan satu? Nabi apa orang kata, betul-betul tanyalah. Nabi kata, Allahi ma aradta biha illa wahidah. Maksudnya betul-betul betul demi Allah kau maksudkan satu je. Kemudian Rukanah jawab, demi Allah aku maksudkan hanya satu. Allahi ma aradtu biha illa wahidah. Aku memang maksudkan satu je. Dan Nabi pun kata baginda mengembalikan semula isterinya. Maksudnya boleh rujuk balik lah. Sebab talak satu boleh rujuk. Itu cerita fiqh munakahat lah. Tapi yang penting nak tunjuk kat sini, melihat kepada apa yang ada pada hati dia, niat dia. Okay. Itu menunjukkan betapa pentingnya niat dalam sesuatu benda. So hukum furu' ni apa? Hukum furu' ni nak menunjukkan kaedah ini, al-umur bimaqasidiha, setiap perkara itu dilihat kepada niatnya, pada tujuannya. So hukum furu' ni maksudnya contoh dalam hukum fiqh yang berkaitan dengan perbuatan manusia lah. Furu' maksudnya isu-isu yang ada ni lah, cabang-cabang ni. Contoh, okey, disebabkan prinsip ini, al-umur bimaqasidiha, bila seseorang mencuri alat muzik yang melalaikan dengan tujuan merosakkannya, ia tidak dikenakan hukuman hudud. Namun jika ia mencuri dengan tujuan menjualnya, ia dihukum. Apa maksud kat sini? Maksud kat sini adalah, ini pendapat kalau alat muzik tu haram lah bagi, ini contoh ni untuk yang menganggap alat muzik tu haram. So bagi contoh yang berpegang dengan alat muzik tu haram. So seseorang menganggap alat muzik tu haram disebabkan ia melalaikan. Jadi untuk memastikan orang lain tidak lalai, tidak melakukan benda haram, dia pergi curi ataupun dia pergi ambil alat muzik tu dan dia rosakkan. Hukumnya sepatutnya dia, contohlah alat muzik yang mahal yang bernilai 100,000 contoh. So sepatutnya dia akan dikenakan hukuman hudud disebabkan dia mencuri alat muzik tu dan dia rosakkan. Tapi dalam keadaan ni dia tidak dikenakan hukuman hudud. Sebab apa? Sebab dia curi tu bukan untuk dia guna diri dia, tapi sebab dia tak nak orang buat benda haram. So dia tak kena hudud. Dia still dihukum disebabkan membuat sesuatu yang illegal, yang tidak menepati undang-undang, buat rosak harta orang, tapi dia tak kena hudud. Tu kena faham. Tak kena hudud maksudnya sesuatu perkara, sebab hudud ni cerita fiqh jinayat pula, saya tak nak cerita detail lah. Cuma yang penting hudud ni kena faham. Bukan kalau seseorang tidak contoh orang tu curi dan hudud apa orang kata, tidak dikenakan hudud disebabkan tak capai tahap. Bukan maksudnya dia lepas macam tu je. Dia dikenakanlah hukuman, tapi hukuman lain yang tidaklah seberat hudud. Itu kena faham. Tapi ni namun jika ia mencuri dengan tujuan menjualnya, ia dihukum hudud lah. Tapi kalau dia curi barang contoh yang alat muzik bernilai 1,000 tu, dia curi dan dia jual, dia ambil 1,000 tu dia guna untuk diri dia, dia kena hudud lah bendanya tu, sebab niat dia untuk dapat kemanfaat daripada bahan tu. Kalau tadi niat untuk membuat benda tu hilang untuk orang tak buat benda haram, tak dikenakan hudud. Tapi kena faham, tak kena hudud bukan maksud tak kena hukum. Dia still bersalah disebabkan perbuatannya merosakkan harta benda orang. Patutnya kena lalulah pihak berkuasa ke apa semua. Okey. Itu satu. Yang kedua, seseorang yang minum air mutlak dengan berniat minum arak, haram hukumnya. Contohlah si A, saya tak pergi nama apa-apa lah. Si A ni dia dekat rumah dia, bukan kat rumah dia, contoh dia pergi satu restoran, dia nampak atas
meja tu ada botol arak. Bila ada botol arak, dia pun minum lah. Dia minum, niat dia memang nak minum arak. Oh ni kasbek ni, aku minum lah. Si A ni lah, aku minum lah, memang nak minum arak. Rupa-rupanya orang sebelum dia tu dah habiskan arak tu, masukkan air mutlak yang biasa. So dia pun minum lah air mutlak, air kosong je lah. Haram hukumnya. Walaupun dia tak minum arak, tapi disebabkan niat dia tu dah memang nak minum arak, dia dikira haram juga. Sebab niat dia nak minum arak, dan dia dah buat benda tu. Bukan tak buat lagi, ni dah buat. Mungkin ada yang pernah dengar hadis, kalau niat lepas tu buat baik, niat buat baik lepas tu tak sempat buat, diberi juga pahala. Tapi kalau niat nak buat jahat tapi tak buat lagi, tak dapat dosa. Saya rasa semua pernah dengar. Cuma kena faham itu niat. Ini benda ni dia dah betul, dia niat dan dia dah buat benda tu. Bukan dia tak buat lagi, tapi dia dah buat. Tapi benda tu yang dia buat ternyata salah. Maksudnya dia dah, perbuatan tu dia dah pergi, tapi benda tu rupanya bukan arak pun lah. Tapi itu still haram, berdosa. Sebab niat dia untuk buat benda yang haram tu lah. Niat semua ni sebenarnya kalau dalam bahasa Arab adalah perincian dia, ada niat, ada azam, semua-semua tu lah. Itu tak apa, saya tak cerita secara detail benda tu. Sebenarnya hukum furu' yang boleh kita tengok ataupun ni apply lah, macam mana apply benda tu. Kenapa tadi 1, 2 tu still haram? Yang pertama tadi tak kena hudud, sebab tadi al-umur bimaqasidiha tadi. So yang ketiga, seseorang yang memerah anggur dengan niat membuat cuka, harus hukumnya. Jika ia berniat membuat arak, haram hukumnya. Maksudnya ada seorang kerja perah anggur, tapi niat dia perah anggur tu bukan untuk buat arak, dia perah untuk buat cuka, harus. Tapi kalau memang dia niat untuk buat arak, haramlah hukum dia. Semuanya lihat kepada niat. Al-umur bimaqasidiha. Yang keempat, seseorang lelaki menyetubuhi wanita lain dengan sangkaan dan meyakini wanita tersebut adalah isterinya. Ia tidak dikenakan hukuman hudud sebagaimana orang berzina berdasarkan niat dan maksudnya itu. Contoh si A je kena, tak apalah, si A, saya tak nak sebut apa-apa nama. Si A je tu. Si A ni buta contoh. Dia masuklah rumah ataupun bilik hotel ke apa semua. Dia tak tahu, dia menganggap orang yang dalam bilik hotel macam tu isteri dia. Dan perempuan tu juga cuba untuk menganiaya dia lah, sebab memang dah lama suka kat si A ni. Nak jadi cerita, si A ni masuk bilik tu, dia bersetubuh lah dengan perempuan tu tadi yang buat khianat tadi lah. Dia sebut-sebut rupanya yang disetubuh, yang dia ingat isteri dia, dia masuk bilik dia, sepatutnya isteri dia, rupanya bukan isteri dia, orang lain yang dah lama secret admirer kat dia, buat rancangan macam tu disebabkan dia ni buta. Contoh lah ni, contoh ekstrim saya bagilah, contoh. Tapi ni memang ada dalam buku lah, nak bagi faham lah. Bersetubuh, sepatutnya si A yang dah kahwin, yang ada isteri, sepatutnya dia berzina, hukum hududnya adalah kena direjam sampai mati. Itu asasnya, betul. So tapi dalam keadaan ini, dia tidak perlu direjam sampai mati disebabkan dia buat tu sebenarnya dia bukan dia berzina, dia ingatkan dia berjima. Maksudnya berjima ni yang dia haruskan, dia ingatkan dia berjima, rupanya dia berzina. So tidaklah dikenakan hukuman hudud terhadapnya sebab sebab al-umur bi maqasidiha, tengok kepada niatnya lah. Okay, sumber asal kaedah. So tu jadilah contoh. So ni sumber asal. Apa sumber asal kaedah? Maksudnya kaedah ni dah ambil daripada mana? Walaupun prinsip-prinsip tu yang ulama dah tetapkan, tapi nature segala permasalahan fiqh ni ada dalilnya. So daripada asasnya apa, sumbernya apa? Sumbernya banyaklah, boleh tengok muka surat 41 tu banyak. Cuma yang saya petik kat sini 2 je hadis daripada Ibnu Umar Al-Khattab yang memang sangat-sangat famous, yang sangat-sangat semua tahu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira
berdasarkan niat. Dan yang kedua hadis riwayat Ibnu Abbas, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, manusia dibangkitkan berdasarkan niatnya. Seterusnya skop, kaedah. Maksud skop ni, kaedah ni digunakan dalam perkara apa? Begitulah. Satu, dalam ibadat. Seterusnya muamalat dan munakahat. Maksudnya mencakupi semua sebenarnya. Cuma nak bagi nampak, satu, ibadat ni niat kerana Allah merupakan rukun untuk menentukan sama ada amalan itu sah atau batal, diterima atau ditolak. Ibadah, contoh ibadah solat nak diterima tak diterima Allah. Solat tu berdasarkan niat lah. Sebab niat tu adalah rukun. Maksudnya kalau tak niat, taklah menjadi benda tu satu amalan yang sah dan tak diterima, ditolaklah amalan tu. So pentingnya niat. Dalam muamalat dan munakahat, niat merupakan penentu sama ada perbuatan tersebut mempunyai nilai ibadat atau sebaliknya. Muamalat contoh benda-benda yang sesama manusia ini, ia menentukan ianya satu, kita buat baik dekat orang. So kita buat baik tu niat. Sebab apa? Nak tunjuk tak ada lah, tak dapat lah benda tu jadi ibadat. So kalau lah benda tu dibuat kerana Allah, sebab Allah yang suruh aku buat baik sesama manusia ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ingat, Allah ni suruh aku berlaku ihsan, aku melakukan ihsan kepada kawan aku. Dapat ibadah kalau sebab macam tu. Bidang kaedah seterusnya, bidang ni lebih kurang lebih terperinci lah. Contoh ibadah wudu, mandi wajib dan sunat. Maksudnya dalam ibadah, kaedah wudu kenalah ada niat, mandi wajib kena adalah niat, mandi sunat pun ada niat, puasa sunat dan puasa wajib kena ada niat, akad, kontrak, talak, zihar, pinjaman ni semua kena ada niat lah. Tapi nanti tak apa, kita akan pergi detail lagi belakang ni. Ni saya go through je lah. Qisas, pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. So dalam qisas ada, kalau dibunuh secara sengaja dan dibunuh secara tidak sengaja, ada beza hukuman qisasnya. Ada beza hukumannya. Amalan taqarrub, belajar mengajar. Maksudnya saya belajar, saya mengajar, korang belajar, korang mengajar, semua ni kalau niat betul, itu menjadi amalan yang taqarrub. Kalau niatnya tak betul, sia-sia je lah. Amalan harus makan, kahwin, semua ni lah. Makan, kalau makan tak ada niat untuk menjadi orang yang kuat untuk beribadah, tak ada apalah. Makan saja, makan je lah. Tak ada lah apa-apa nilainya di situ. Nilai di sisi Tuhan lah. Okey, ni yang saya sebut tadi. Kaedah yang besar ni, al-umur bimaqasidiha, ini adalah kaedah ibu, asas. Di bawah kaedah, kan ada 5 lagi, ada 4 lagi lah, ada 5 semua ni. Ni ibu. Di setiap ibu ni, dia ada pecahan dia. Kaedah tabaiyah, kaedah yang sampingan, kaedah pecahan lah. So yang akan ada dalam slide ni 6 je. Boleh tengok kaedah pertama. Saya terus yang pertama ni lah. Boleh tengok pasal 47. So maksud kenapa ada anak ni, maksudnya secara mudahnya saya nak terangkan adalah kaedah asas ni dia mencakupi terlalu banyak masalah fiqh. Kena faham masalah fiqh ni apa? Masalah fiqh. Solat tu masalah fiqh. Puasa tu masalah fiqh. Haji tu masalah fiqh. Dan dalam solat tu banyak isu dia, isu solat sunat, solat wajib, macam-macam lah. Puasa pun ada banyak isu dia. Dalam setiap isu ni banyak, itulah dia panggil masalah. Dalam setiap masalah ni sepatutnya prinsipnya sama, al-umur bimaqasidiha, itu prinsip yang umum. Cuma bagi sebahagian masalah fiqh ni, ada yang nature-nya sesuai dengan, ada lagi kaedah kecil, anak kepada yang besar ni tadi. Ni yang bahagian lain sesuai dengan pecahan yang lain pula. Itulah gambaran yang saya boleh bagikan. So anak yang pertama, kaedah yang pertama, al-ishtighalu bighairi al-maqsud i'radun 'anil maqsud. Apa maksud dia?
Maksudnya melakukan apa yang tidak dimaksudkan bermaksud berpaling daripada apa yang dimaksudkan. Maksudnya tengok huraian dulu. Sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan tertentu, ia tidak dapat dihukumkan kepada maksud tertentu. Kata lagi kita tengok dulu contoh. Kena bagi contoh lah baru nampak. Seorang yang bersumpah tidak akan menetap di sebuah rumah tertentu, ia membawa maksud tidak menetap dan tidak tidur di situ. Jika ia masuk untuk mengambil barang yang masih tertinggal, ia tidak dikira melanggar sumpahnya. Okey, contoh. Nak contoh lah. Mungkin tak orang nampak di atas ni kan. So nak bagi contoh. Melakukan apa yang tidak dimaksudkan. Pegang tu. Bermaksud berpaling daripada apa yang dimaksudkan. Contoh ni, contoh yang bawah hukum furuk ni, apa yang apply untuk kaedah ni, contoh CB pula. CB bersumpah wallahi watallahi wabillahi, demi Allah aku takkan, dia sumpah aku takkan tinggal lagi, aku takkan menetap lagi dekat rumah ni. Dia bersumpah, maksudnya dia tak boleh lah langgar sumpah dia. Dia dah bersumpah, dia kata dia takkan duduk lagi rumah ni, dia takkan tinggal lagi kat rumah ni. Contoh dia gaduh dengan siapa ke contoh, aku takkan duduk lagi rumah ni. Apa yang dia maksudkan ni, melakukan apa yang tidak maksudkan. Apa yang dia maksudkan menetap tu adalah duduk, tidur situ ni. Dia tidur, dia duduk, dia menetap situ lagi. Itu yang dia maksudkan. So kalaulah esok dia datang bila dia cakap jadi terus dia keluar tengah marah kan. Esok dia datang tu bukan untuk duduk apa, dia datang tu untuk ambil barang-barang yang dia tak ambil lagi, banyak lagi barang dia. Semalam marah sangat, so esok cool sikit baru datang nak ambil barang. So esok dia datang tu, adakah dia melanggar sumpah dia? Disebabkan semalam dia dah bersumpah. Semalam dia bersumpah dia takkan duduk lagi. So esok dia datang untuk ambil barang je, dia tak langgar lah sumpah dia. Disebabkan inilah istighalu, apa yang dimaksudkan bermaksud berpaling daripada apa yang dimaksud, melakukan apa yang tidak dimaksudkan, maksudnya berpaling daripada apa yang dimaksudkan. Maksudnya dia lakukan apa yang tidak maksudkan. Dia tak maksudkan pun dia tak boleh datang langsung, dia tak boleh masuk langsung. Dia maksud adalah dia tak boleh duduk, maksudnya menetap tidur je kat situ. Kalau dia datang kejap-kejap, ini dia datang nak ambil barang je, benda tu tak dimaksudkan pun. So benda tu taklah dia berpaling lah, maksudnya dia tak buat lah apa, dia tak melanggar lah sumpah tu. Dia maksudkan, saya pun dah saya harap faham lah, maksudnya dia maksudkan menetap, dia tak maksudkan pun datang kejap-kejap. So dia buat benda yang tak maksudkan tu, maksudnya dia tak buat lah, dia terlepas lah daripada apa yang dia maksudkan tu. Saya harap faham lah. Tu satu, nampak complicated sikit ayat tu memang complicated sikit. Tu yang saya harap faham tu, susah sikit. So kaedah kedua, kaedah furu' dia panggil, kaedah furu' ataupun kaedah tabaiyah, iaitu kaedah pecahan. Kaedah pecahan yang kedua daripada al-umur bimaqasidiha tadi, an-niyah fil yamin tukhassisu al-lafdha al-'am wa la tu'ammimu al-khas. Niat berkaitan sumpah dapat mengkhususkan lafaz umum namun tidak mengumumkan lafaz khusus. Apa maksud dia? Ini pun berkaitan sumpah juga, cuma ni mungkin lagi senang lah nak faham. Dalam sumpah, dia niat sesuatu, niat tu dia tidak niat dalam sesuatu sumpah boleh mengkhususkan sesuatu yang am, ambil tu dulu, tapi tidak boleh mengumumkan sesuatu yang khas. Huraian, niat dalam sumpah seseorang boleh mentakhsiskan lafaz yang am, muqayyad dan mutlak. Mungkin tak nampak lagi, ada yang tak nampak. Kita tengok contoh. Takhsis lafaz am. Apa maksud takhsis lafaz am? Maksudnya lafaz am tu lafaz yang umum. Maksudnya lafaz yang umum boleh dikecilkan lagi yang umum tu, dia khususkan lagi yang umum tu. Contoh, ada seorang kata, dia bersumpah, dia kata
Wallahi la ukallimu ahadan. Demi Allah aku tidak akan bercakap dengan sesiapa pun. Maksudnya dia tengah marah, contoh dia tengah marah, tiba-tiba ada isu apa semua, lepas tu dia macam dah stres, dia kata wallahi la ukallimu ahadan. Demi Allah aku takkan cakap dengan siapa-siapa pun. Siapa-siapa pun tu maksudnya semua orang lah. Contohlah dia gaduh dengan 3 orang. Ali A gaduh dengan B, C, D. So si A ni dah stres, dia kata wallahi la ukallimu ahadan dekat 3 orang ni. Sumpah aku takkan cakap dengan siapa-siapa pun. Sepatutnya siapa-siapa pun ni termasuklah semua orang. Ni umum. Tapi benda ni boleh dikhususkan. Maksudnya dia nak masukkan 3 orang ni je lah. Walaupun lafaz tu umum. Tapi yang dia maksudkan dalam hati dia tahulah dia nak cakap 3 orang ni je. Bukanlah ahadan semua tu semua sekali. Sesiapa pun, siapa pun yang dia maksud, siapa-siapa pun 3 orang tu je lah. Itu mengkhususkan kepada 3 orang ni je. Cukup lah satu contoh tu, saya rasa faham. So kaedah yang ketiga, maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Kaedah ketiga, kaedah pecahan ketiga, sesuatu lafaz berdasarkan niat orang yang mengucapkannya. So apa-apa yang dilafazkan tu, tengok niat dia, bukan tengok lafaz dia. Contoh, seorang tuan memanggil hambanya yang bernama Hurrah yang dibebaskan. Wahai Hurrah, sekiranya dengan tujuan membebaskannya maka ia menjadi bebas. Contoh, ni sekarang tak ada hamba. Contoh zaman dulu ada seorang tuan kata kat hamba dia, ya Hurrah. Hurrah ni maksud orang yang dibebaskan lah. So dia memang niat dalam hati, memang nak, dia nak kata hamba tu terbebas lah, bukan terkeluar je. So tengok lah, maksudnya kena tengok apa yang dia niat. Maksudnya kalau memang betul dia nak bebaskan hamba dia, memang hamba dia bebas lah. Kaedah keempat, al-ibrah fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Apa yang dipegang dalam akad itu ialah maksud dan makna, bukan lafaz dan bentuk perkataan. Ambil tu dulu, tengok contoh bagi nampak. 2 orang yang melakukan akad dengan lafaz memberi barangan, tapi yang dimaksudkan adalah jual beli, maka yang diiktibar adalah jual beli. Contoh A dengan B. A ni keluarkan handphone iPhone daripada poket dia. Dia kata, B, aku nak bagi kau iPhone ni. Bagi tu apa? Bagi sepatut hadiah lah, bagi. Bukan jual, bukan aku nak jual. Dia kata aku nak bagi handphone ni kat kau, tapi kau kena bagilah aku 1,000 contoh. Maksudnya bagi kat situ bukanlah hadiah. Bagi kat situ jadilah jual beli, sebab dia minta duit juga. Walaupun lafaz tu bagi tu sepatutnya hadiah, lafaz tu bagi, tapi yang diiktibarkan bukan hadiah tu, bukan bagi tu. Yang diiktibarkan apa yang berlaku sebenarnya. Ada yang dimaksudkan tu bukan nak bagi, yang maksudkan nak jual beli, tapi dia guna istilah bagi. Sebab apa? Sebab apa kita tahu dia nak jual beli? Sebab dia minta duit. Sebab kalau bagi tak payahlah bagi duit. Jual beli yang kena bagi duit. So yang kita tengok bukan pada lafaz dia tu, yang kita tengok adalah pada maksud dia tu. Apa yang dia nak maksudkan. Mungkin dia tersalah guna term. Benda-benda ni mungkin banyak kaedah-kaedah ni kita macam terapung lagi. Cuma benda ni sangat penting kita tahu dalam kehidupan. Bila terus kita berjalan dengan kehidupan, banyak benda-benda, ni lah kaedah dia sepatutnya. Kalau dalam bank banyak guna kaedah ni, kalau main perbankan lah. Tak apa, tahu secara umum je dulu. Kaedah 5, kullu aqdin la yufidu maqsuduhu yubtil. Segala akad yang mana maksudnya tidak membawa faedah terbatal. So akad-akad, semua akad yang tak membawa faedah, benda tu adalah terbatal. Maksudnya apa? Contoh, segala akad bertujuan riba tidak sah. Sebab riba benda tu adalah benda yang tak bermanfaat lah sepatutnya untuk agama ni. So benda tu terbatal lah.
Akad ni contoh. Yang kedua, akad perkahwinan untuk tahlil adalah tidak sah kerana bukan bertujuan untuk yang dikehendaki oleh syarak. Tahlil ni bukan tahlil buat keduri arwah tu. Tahlil kat sini maksudnya, kalau belajar fiqh munakahat, saya rasa semua dah belajar fiqh munakahat. Kalau belajar fiqh munakahat, seseorang suami telah menceraikan isterinya dengan talak 3 yang dipanggil talak bain kubra, si suami tidak boleh berkahwin balik dengan si isteri itu kalau dia nak kahwin balik, kecuali setelah si isteri itu kahwin dengan orang lain dan bersetubuh dengan orang lain dan cerai, baru boleh kahwin balik. Benda tu boleh balik kahwin dengan ada orang panggil biasa Cina buta ni. Cina buta ni lah tahlil lah. Maksudnya yang boleh menghalalkan dia untuk kahwin balik dengan si isteri tadi. So benda ni akad bukan untuk tahlil. Maksudnya contoh seorang perempuan A dengan B kahwin, lepas tu si suami dia dah ceraikan dengan talak 3. Dan untuk tiba-tiba dah lepas tahun berkenan balik. So bila dah berkenan balik, nak kahwin tak boleh. Macam mana nak bolehkan kahwin balik? Kena kahwin dengan orang dan bersetubuh. So B ni kahwin dulu dengan C, bukan untuk betul-betul kena cinta kat C dan nak melahiri rumah tangga, tak. Disebabkan C ni adalah tahlil, dia panggil, untuk menghalalkan balik A dengan B je. Tu tak sah. Sebab apa? Sebab tujuan tu benda bukanlah syarak tak tujuan tu pun. So kenapa benda ni diambil kira, kenapa benda ni masuk dalam kaedah ni? Sebab tengok, itulah al-umur bi maqasidiha tu. Dia kahwin tu untuk apa? Bukan untuk ada mawadah dan rahmah pun, tapi dia kahwin untuk menghalalkan dia kahwin dengan A balik. Saya harap dapatlah. Kaedah ke-6 yang terakhir, ishtiratut ta'yin fi ma yaltabisu duna ghairuh. Okey, yang terakhir ni adalah bendanya disyaratkan ta'yin atau penentuan dalam perkara yang kemungkinan ada kesemaran dengan lainnya. Maksudnya kena betul-betul perincikan kalau satu benda tu ada benda-benda yang boleh sama-sama. Contoh, solat sunat istikharah dan hajat. Maksudnya solat sunat, kita niat sunat je, tak boleh lah. Kenalah ta'yinkan, maksudnya jelaskan sunat apa. Sunat hajat ke, sunat istikharah ke, sunat taubat ke. Sebab benda tu boleh membawa kesamaran. Ada persoalan lagi, sunat apa, kenalah ada ditakyin-kan. Tu niat tu penting. Puasa sunat ganti dan kafarah. Maksudnya aku hari ni aku puasa apa tu, jadi puasa apa? Maksudnya benda tu boleh dipersoalkan lagi. Puasa apa? So kena ta'yin, ishtiratu ta'yin, disyaratkan ta'yin, disyaratkan letakkan ta'yin, penentuan dalam perkara yang boleh dipersoalkan lah. Yang ni lah, ni yang kemungkinan ada kesemaran dengan lainnya yang dia boleh persoalkan lah. So kau puasa apa? Sunat ke, ganti ke, kafarah ke, dulu bersetubuh dengan isteri. Itulah kena ta'yin. Aku puasa sunat. Okay, settle lah. Solat fardu zuhur atau asar. Sebab tu kita kena usalli fardhu adh-dhuhri contoh. Kita dah ta'yin solat zuhur, bukan usalli 4 rakaatin dah. Kita solat 4 rakaat. Solat apa? Tu kena ta'yin ke lah. Solat sunat hari raya, solat samalah. So fungsi disyaratkan niat. So ada 2 fungsi disyaratkan niat ni. Satu, membezakan ibadah dengan adat. Yang kedua, membezakan ibadat dengan ibadat lain. Untuk lebih faham, ni bawah ni fungsi disyaratkan niat. Yang tadi satu, membezakan ibadat dengan adat. Yang kedua, ibadat dengan ibadat lain. Contoh untuk ibadat dengan adat, contoh mandi dan wudu, segar diri dan ibadah. Maksudnya kita mandi tu untuk apa? Untuk ibadah ke? Contoh mandi sunat hari Jumaat, kena niat lah. Aku hari ni mandi sunat hari Jumaat. Aku mandi wajib. Contoh, aku ni mandi sunat hari raya. Tu menjadi ibadah. Tapi kalau mandi saja-saja sebab memang itulah rutin manusia, itu menjadi adat je lah. Kita mandi sebab mandi lah. Sebab
orang lain pun mandi, aku pun mandi, dah melekit je lah mandi. So jadi adat je lah. Menahan diri daripada makan dan menahan diri daripada makan. Contoh, orang tahan diri, orang diet. Sekarang ada macam-macam intermediate diet lah, apa macam-macam. Orang diet, dia diet daripada makan. Tapi dia tak niat puasa pun lah. Dia nak diet tapi dia boleh minum je. So itu jadi adat je lah. Tak ada, jadi rutin je lah benda tu. Tapi kalau dia memang niat untuk puasa dan menjaga adat-adat puasa, jadilah ibadat benda tu. Berhenti di dalam masjid. Ada orang berhenti kat masjid, dia tak niat pun iktikaf. Dia berhenti kat masjid tu bukan nak iktikaf pun. Dia berhenti memang nak rehat. Boleh je rehat tu dengan iktikaf, tapi dia tak niat iktikaf. So kalau dia niat iktikaf, jadilah benda tu ibadah. Tapi kalau dia berhenti masjid tu memang tak ada niat, dia tak niat iktikaf pun. Dia jadi rehat macam tu je lah. Menyembelih binatang. Makan ke korban? Maksudnya kalau contoh sembelih, kalau tak niat korban, halal je lah, cuma boleh makan je lah, tak jadilah dapat pahala korban. Tu ibadah ngadat. Boleh juga jadi niat ni membezakan ibadat dengan ibadat lain. Contoh beri harta, saya bagi duit dekat si A, saya bagi tu atas niat apa? Zakat ke, sedekah ke, kafarah ke? Itu kena bezakan lah. Maksudnya saya bagi, contoh akhir Ramadan, saya bagi dekat orang miskin, saya bagi tu bukan niat sedekah, saya bagi niat zakat. Terlepas lah tanggungjawab saya untuk bayar zakat, contoh. Tapi kalau niat sedekah, tak lepas lagi lah zakat tu, sebab bukan niat zakat pun. Contoh sembahyang, so sebab tu niat. Maksudnya waktu niat tu kita boleh bezakan. Kita nak solat tu solat apa? Sunat ke, fardu ke, qada ke? Sebab tu kita usolli farda, usolli sunnata. Contoh usolli farda az-zuhri, tu solat fardu. Usolli sunnata qabliyati, contoh solat sunat qabliyah, itu sunat. Sebenarnya tayamum, tayamum boleh jadi tayamum tu untuk mengangkat hadas besar, boleh jadi untuk mengangkat hadas kecil. So itu membezakan ibadah dengan ibadah lah. Jadi itulah untuk kaedah pertama, kaedah asas, iaitu al-umur bimaqasidiha. Apa pun tengok dulu dia niat. Dan di bawah al-umur bimaqasidiha ni ada kaedah pecahan yang lain yang telah diterangkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.